Dalam perjalanan hidup ini, kita sentiasa singgah di perguruan. Bagi setiap langkah yang kita atur dan setiap tapak yang kita tinggalkan di perguruan ini, ada ilmu yang kita kutip bersamanya. Di sinilah perguruan formal saya bermula. Berguru dengan guru yang penyabar dan penuh dedikasi dalam membina asas pengetahuan dan karakter diri. Perguruan diteruskan di sini, dididik dengan penuh tanggungjawab. Guru sentiasa berikhtiar melakukan yang terbaik untuk anak didik. Ilmu boleh dipelajari di mana-mana. Sebagai anak kampung, pengembaraan perguruan diteruskan ke sini. Di kota perguruan ini, saya mengutip ilmu bukan sahaja dalam bilik darjah dan di asrama, tetapi juga di hutan belantara, di lurah dan puncak bukit, di lautan luas dan di padang kawan. Kembara perguruan saya diteruskan hatta ke hari ini. Perguruan dengan niat yang ikhlas demi menuntut ilmu merupakan perguruan yang paling bermakna, kerana ilmu yang dikutip akan sentiasa lekat di sanubari. Ingatlah, ilmu yang dikutip walaupun secebis, tentu ada guru yang menyampaikannya. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suraya binti Muhammad Yasin dan rakan saya Siti Sakinah binti Ismail akan membentangkan tentang peranan guru sebagai ejen sosialisasi di sekolah. Baik, sebagai pengenalan kepada tajuk ini, guru sebagai ejen sosialisasi bermaksud guru itu sendiri merupakan seorang pembawa kepada sosialisasi dan guru berfungsi sebagai penyelidik, pembimbing, pengamal refleksi, pengamal ilmu dan sebagainya. Bermaksud guru bukan sekadar membimbing tetapi juga menyelidik, memberi refleksi dan juga memberi ilmu yang sesuai kepada murid-muridnya dalam usaha untuk mensosialisasikan setiap murid-muridnya. Baik, antara fungsi utama seorang guru di sekolah adalah beliau berperanan sebagai ejen sosialisasi dalam kalangan murid. Untuk definisi bagi seorang guru sebagai ejen sosialisasi, guru ialah menjadi segalanya bagi murid di sekolah, termasuklah sebagai murid pendidik, ibu bapa, kawan, pembimbing, contoh teladan dan juga cermin pantulan kepada murid, kerana masa seorang murid di sekolah adalah lebih lama berbanding mereka bersama ibu bapa mereka. Oleh itu, peranan utama guru adalah dengan menyebarkan tahap sosialisasinya untuk mengetahui latar belakang dan masalah murid sepanjang waktu persekolahannya. Guru sebagai ejen bermaksud dalam edisi keempat Kamus Dewan, sesuatu perkara yang menyebabkan berlakunya tindak balas, dan juga sosialisasi dalam Kamus Dewan edisi keempat didefinisikan sebagai proses mendidik seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap sesuatu perkara. Jadi guru sebagai ejen bermaksud guru sebagai sesuatu yang mengesan tindak balas murid, seterusnya mendidik mereka menyesuaikan diri terhadap situasi di sekolah. Antara peranan-peranan guru sebagai ejen sosialisasi di sekolah
boleh dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Pada hari ini, saya akan membentangkan beberapa peranan guru sebagai ejen utama dalam mensosialisasikan murid-muridnya. Okey, peranan pertama guru sebagai ejen sosialisasi ialah guru sebagai teladan. Guru harus berakhlak mulia dan bertindak sopan supaya anak muridnya akan mencontohi kelakuan guru yang bermoral itu tadi. Di sini, guru bertindak sebagai role model kepada murid-murid dan juga contoh yang baik kepada setiap murid. Yang kedua, guru sebagai kaunselor. Setiap guru perlu sentiasa bersedia untuk memberi nasihat dan memimpin murid supaya murid sentiasa berfikiran positif dan berakhlak mulia. Hal ini dapat membantu murid supaya mereka boleh mengawal emosi mereka dengan tidak cepat marah jika mereka menghadapi apa jua cabaran. Murid yang mengikuti nasihat guru akan mengambil tindakan yang betul dan bermoral. Jadi guru sebagai kaunselor bermaksud bukan sekadar guru kaunseling, tetapi setiap guru harus ada tanggungjawab ini untuk menjadi ejen sosialisasi yang baik kepada setiap murid. Baik, antara peranan seterusnya, guru sebagai ejen sosialisasi dapat kita belajar ataupun dapat kita mengetahui tentang guru sebagai ejen sosialisasi daripada peranan berikutnya. Peranan berikutnya, guru sebagai ejen sosialisasi boleh dilihat melalui guru yang mewujudkan suasana yang kondusif. Setiap guru harus menggalakkan pergaulan yang mesra dalam kalangan pelajar. Pengurusan interaksi sosial yang dikendalikan guru adalah sebahagian daripada proses pembelajaran. Ini dapat dilakukan melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran atau PDP. Kerja kumpulan yang diadakan akan menggalakkan interaksi antara pelajar. Murid akan digalakkan untuk membincangkan tajuk yang diajar bersama rakan-rakannya dan mereka akan membuat refleksi dan rumusan daripada apa yang mereka fahami dan mereka pelajari. Ini bermakna guru bertindak sebagai ejen yang paling penting untuk mewujudkan suasana yang kondusif supaya setiap murid berasa selesa dan setiap daripada mereka mampu mendapat ilmu yang diajar dan juga boleh bergaul dengan rakan-rakan di dalam bilik darjah. Contohnya melalui kerja kumpulan, ia akan menggalakkan interaksi di antara pelajar, tidak kira pelajar itu daripada latar belakang mana sekalipun. Seterusnya, guru melahirkan persekitaran yang harmoni, iaitu pembentukan moral bermula dengan persekitaran yang harmoni. Guru perlu mewujudkan suasana tersebut supaya murid dapat belajar di sekolah sambil menerapkan nilai-nilai yang baik semasa bergaul dengan rakan-rakan. Ini bermakna guru yang baik sebagai ejen sosialisasi ialah guru yang membentuk moral murid dengan persekitaran yang harmoni. Murid belajar dan juga dalam masa yang sama mereka menerapkan nilai-nilai yang baik semasa mereka bergaul dengan rakan-rakan. Seterusnya, guru boleh melibatkan murid dalam aktiviti luar darjah seperti bermain di taman dan bersukan bersama murid. Guru yang baik tidak hanya
melaksanakan PDP di dalam bilik darjah tetapi juga di luar bilik darjah. Dengan ini, dengan aktiviti-aktiviti yang guru jalankan di luar bilik darjah dapat memupuk nilai perpaduan dalam kalangan murid. Murid yang bersatu padu akan menghasilkan satu pembelajaran dan pengajaran, proses pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan juga yang membuahkan hasil dan kebaikan kepada murid dan juga kepada guru tersebut. Guru juga memainkan peranan untuk mengawasi, menasihati dan membetulkan tingkah laku setiap murid. Guru tidak hanya mengajar, tidak hanya membimbing, tetapi juga berperanan untuk mengawal, memberi nasihat dan membetulkan tingkah laku ataupun akhlak-akhlak setiap daripada murid, tidak kira daripada mana latar belakang murid tersebut. Seterusnya, sokongan daripada guru merupakan satu faktor yang kuat dalam membentuk hubungan sosial yang cemerlang, khususnya kepada murid, dan membentuk hubungan sosial yang mesra dan penyayang. Sebagai rumusan, yang kita dapat melalui guru sebagai ejen sosialisasi, kita boleh rumuskan bahawa guru atau ejen sosialisasi boleh diertikan sebagai individu ataupun mereka yang membantu seseorang itu untuk menyesuaikan dirinya terhadap satu perkara. Oleh itu, dalam konteks pendidikan moral, ejen sosialisasi adalah mereka yang berperanan untuk membantu pembentukan moral dalam diri seseorang itu. Seperti juga dalam apa-apa disiplin ilmu sekalipun, guru berperanan untuk membentuk moral dalam diri seseorang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Siti Sakinah binti Ismail. Okey, insya-Allah hari ini saya akan menyambung perbentangan daripada kawan saya iaitu tentang peranan guru sebagai ejen sosialisasi. Dan saya akan khususkan peranan guru daripada aspek profesional guru itu sendiri dan peribadi guru. Okey, kita teruskan. Okey, sebagaimana yang kita tahu, guru adalah antara ejen sosialisasi yang paling berpengaruh di mana guru turut memainkan peranan utama dalam membentuk konsep kendiri, personaliti dan khasiat murid-murid yang sempurna selaras dengan kehendak masyarakat. Okey, untuk itu guru memainkan peranan penting terutama sekali dalam mengembangkan penguasaan ilmu dan kemahiran guru itu sendiri. Okey, sebagai seorang guru kita tak boleh merasa jemu untuk menimba ilmu dan kemahiran baharu. Okey, hal ini kerana ilmu dan kemahiran yang dimiliki oleh seseorang itu menjadi tunjang kehidupan seharian. Semua ini amat diperlukan bagi seorang ejen sosial untuk melahirkan modal insan yang berdaya saing dan menjadi tanggungjawab pendidik untuk melahirkan murid yang menguasai kemahiran yang tinggi bagi merealisasikan aspirasi kerajaan. Guru yang menguasai ilmu yang mantap dapat meningkatkan profesionalisme keguruan serta menjalankan tugas guru dengan lebih cekap dan berkesan. Dan juga penguasaan ilmu dan kemahiran dapat menjadikan seorang guru lebih kreatif dan inovatif. Okey, seterusnya guru mestilah menjadi seorang penyebar budaya ilmu, yakni guru sendiri seharusnya mempraktikkan budaya ilmu seperti membaca, berfikir dan memerhati serta bertukar fikiran dan mencari pengalaman baru. Okey, guru perlu menyampaikan ilmu yang berkaitan dengan nilai-nilai murni dan juga disiplin ilmu melalui penyampaian isi kandungan yang
isi kandungan pendidikan yang lebih berkesan. Okey, secara tidak langsung, ini akan membolehkan guru memindahkan ilmu yang baik serta meninggikan adab murid sebagai seorang pengamal ilmu dan dapat membawa kepada lahirnya generasi yang mencintai ilmu pengetahuan dan seterusnya menjadi teras dan tunjang dalam amalan pendidikan sepanjang hayat. Okey, seterusnya kita pergi kepada peranan guru yang kedua, iaitu guru berperanan memastikan perkembangan tingkah laku positif dalam diri guru itu sendiri dan murid. Okey, macam mana nak mewujudkan perkembangan tingkah laku positif? Jadi, seorang guru perlu membina hubungan yang positif di antara guru dan murid di sekolah dan bilik darjah. Okey, guru perlu mempunyai kemahiran tertentu untuk membolehkan murid membuat pilihan tingkah laku ataupun akhlak yang dapat meningkatkan peluang pembelajaran untuk diri murid itu sendiri. Jadi usaha ini perlu dilaksanakan dengan cara penyerapan nilai murni sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung melalui aktiviti pembelajaran di bilik darjah ataupun ketika pelaksanaan aktiviti kelab dan persatuan. Okey, jadi dalam membentuk nilai, norma, sasiah dan tingkah laku positif, guru boleh mengendalikan projek gotong royong untuk membersihkan kawasan sekolah, balai raya, pusat, warga tua, rumah anak yatim. Okey, projek gotong royong ni adalah sebagai usaha untuk menyediakan peluang kepada pelajar supaya berinteraksi sesama mereka ataupun dengan penghuni-penghuni di pusat-pusat tersebut. Jadi ini juga merupakan peluang untuk pelajar bersosialisasi secara aktif dan sihat. Okey, selain tu, guru juga perlu mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan masyarakat. Okey, dan guru juga perlu menggunakan statusnya untuk menyebarkan nilai-nilai positif kepada ahli masyarakat. Kerana ini akan terdapat kesinambungan dalam memupuk dan membentuk nilai-nilai murni kepada kanak-kanak. Kerana ahli masyarakat terdiri daripada ahli keluarga pelajar yang juga menjadi ejen sosialisasi. Okey, kita teruskan dengan peranan guru yang ketiga, iaitu guru itu sendiri perlu memelihara kepribadian. Okey, jadi untuk itu guru perlu berusaha memastikan adab dan budi pekerti guru itu adalah di tahap yang cemerlang. Okey, kenapa guru mesti beradab ataupun mempunyai budi pekertian pada tahap cemerlang? Okey, kerana guru merupakan model kepada murid-murid dan masyarakat sekeliling. Jadi guru tidak seharusnya umpama ketam mengajar anaknya berjalan. Okey, guru bukan sahaja perlu mengajar nilai-nilai murni kepada murid, tetapi guru juga mesti mengamalkan nilai-nilai murni tersebut. Okey. Ketinggian kualiti peribadi guru juga boleh menjadi pemangkin kecemerlangan sesebuah sekolah melalui usaha mereka menyediakan pelajar sebagai model insan masa depan. Okey, jadi selari dengan aspirasi negara, tingkah laku guru merupakan salah satu pengaruh sosialisasi dalam kalangan pelajarnya. Jadi, guru berdiri di hadapan beratus-ratus orang pelajar. Jadi segala percakapan, tindakan dan tingkah laku guru diperhatikan dengan rapi oleh para pelajar. Jadi ini membawa implikasi bahawa perwatakan guru sering diteliti dan dicontohi oleh murid. Jadi pentingnya guru memelihara peribadinya. Okey, selain itu guru mesti mesra dengan pelajar. Sekiranya guru itu bersifat ataupun memiliki sasiah yang mesra dan sentiasa menyapa pelajar-pelajar dengan baik, maka pelajar juga akan rasa lebih selesa dan seronok. Jadi sasiah guru itu akan dicontohi oleh para pelajarnya. Pelajar itu akan membesar dengan menjadi individu yang lebih peramah, mesra dan mudah untuk berdampingan dengan orang lain. Okey, jadi untuk itu guru hendaklah memainkan peranan sebagai contoh teladan kepada pelajar-pelajar dan pastinya masyarakat kita akan memandang tinggi kerjaya seorang guru, terutama sekali sebagai ejen sosialisasi.
Okey, kita teruskan dengan peran guru yang keempat iaitu menyatupadukan bangsa Malaysia. Okey, dalam konteks Malaysia, pendidik adalah tonggak utama dalam membina perpaduan kaum dalam kalangan generasi muda. Jadi kehadiran guru berperanan untuk mendidik murid agar menghargai nilai keinsanan, menghormati perbezaan adat dan budaya serta memperkukuhkan perpaduan dan jati diri. Dengan ini akan dapat mewujudkan suasana yang kondusif bagi membolehkan murid daripada pelbagai latar kaum dan agama bergaul sesama mereka dengan lebih mesra dan akrab. Jadi menjadi peranan guru untuk meruntuhkan tembok prejudis yang tebal dengan menggalakkan interaksi yang harmonis antara murid pelbagai kaum. Guru itu sendiri mestilah tidak mengamalkan sikap pilih kasih sesama kaum dan agama. Guru haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua murid, tidak kira bangsa, warna kulit, jantina, bahasa, agama, kepercayaan, tempat asal dan keturunan. Kerana sebagai seorang guru mesti melayan dan menyempurnakan tugasnya sama rata. Okey, dalam masa yang sama, guru mesti meneruskan usaha memperkasa sekolah kebangsaan sebagai sekolah perpaduan dan memartabatkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan rakyat. Okey, bagi meningkatkan lagi penghayatan murid pelbagai kaum terhadap nilai patriotism. Okey, seterusnya kita pergi kepada kesimpulan. Okey, jadi jelaslah peranan guru sebagai ejen sosialisasi merupakan peranan yang sangat penting dalam usaha ke arah mewujudkan sebuah masyarakat penyayang dan ikram. Okey, jadi gurulah yang akan membentuk anggota-anggota masyarakat yang memiliki sifat-sifat yang dihasratkan. Okey, para pendidik perlulah sentiasa mengorbankan masa dan tenaga untuk memulihkan pelajar yang tersesat di hujung jalan supaya mereka dapat balik ke pangkal jalan. Okey, secara ringkasnya di sini, guru merupakan pembentuk masyarakat madani dan sakinah. Okey, jadi itu saja daripada saya untuk hari ini. Okey, sekian. Terima kasih. Okey, yang baik datangnya daripada Allah dan yang buruk ataupun yang tak elok datangnya daripada saya, kekurangan diri saya sendiri. Okey, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.